Okey, hai, Assalamualaikum. Okey, bertemu sekali lagi kita di Tanya Je Thursday bersama saya, Puan Ida Farida, salah seorang kaunselor di agensi kaunseling perusahaan kredit. Okey, so hari ni siapa-siapa kat luar tu boleh tanya je apa-apa je. InsyaAllah kalau tak ada masalah saya boleh jawab terus. Okey, so okey, topik hari ni apa ya, Farid? Okey, pasal pinjaman perumahan. Okey. So, sebelum kita pergi kepada topik kita hari ni, saya nak beritahu sikit lah ya. AKPK tidak pernah melantik mana-mana ejen atau pihak ketiga mewakili AKPK. Perkhidmatan kami adalah percuma untuk semua individu. So, kalau ada orang yang call tu dan tanya pasal you punya credit card ke, pasal personal loan ke, ataupun pasal housing loan dan dia minta charge tu, kita tak pernah ya meng-hire mana-mana pihak ejen lah untuk AKPK ni. Alright, hari ni kita nak cakap pasal pinjaman perumahan. Mengapa perlu ke? Apa baiknya? Okey, sebelum kita pergi kepada pinjaman perumahan ni, seperti yang sedia maklum, siapa yang pernah pergi ke program AKPK dan siapa yang tahu pasal AKPK, sebenarnya AKPK sebelum ni membuat persetujuan semula untuk pinjaman bukan bercagar, meaning unsecured loan seperti credit card dan personal loan, di mana untuk pinjaman perumahan sebenarnya memang kita tak dibenarkan untuk membuatnya. Tapi hari ini ada berita baik pada semua pelanggan kat luar sana. Jangan buang masa lagi, datang ke AKPK untuk bertanya berkenaan lanjut tentang pinjaman perumahan ini. Okey, kat sini dah boleh jawab soalan ke? Okey, kat sini sementara saya bagi penerangan ni, kalau ada sebarang pertanyaan, so saya cuba jawab lah ya. Alright, so Tuan LPPSA boleh reschedule semula ke? Oh, ni pasal pinjaman perumahan awam. Okey, untuk pengetahuan semua di AKPK kita hanya menjadualkan balik pinjaman perumahan yang di bawah penyediaan Bank Negara saja. Setakat ini yang ada di dalam siklis saja yang kita boleh buat penjadualan balik untuk sebelum lagi untuk LPPSA. Alright, so kereta tak mampu bayar dulu, boleh bayar sekarang, lepas bisnes tutup tak mampu bayar, macam mana ya? Okey, untuk kereta ni pula kita pun dah boleh buat masuk di dalam AKPK program. So Clara Edlin, sila datang ke pejabat AKPK untuk bertanya lanjut berkenaan dengan pinjaman kereta, ataupun you boleh pergi sendiri kepada kita punya website www.akpk.org.my, daftar di sana dan datang semasa appointment dan berjumpa dengan kaunselor kami. Okey, nak cakap apa pasal kebaikan untuk pinjaman perumahan masuk AKPK ni lah. Okey, banyak sebenarnya apa kita kata kebaikan masuk AKPK ni, di mana pertama adalah kita terlindung daripada tindakan undang-undang. Kedua, kita boleh menstrukturkan balik pinjaman semua pinjaman kewangan you dan buat bayaran kepada AKPK sahaja. Ketiga, mengurangkan bayaran bulanan. Dan keempat, gangguan daripada pihak pemiutang tu kita boleh hentikan. Okay, alright, so apa lagi nak cakap? Okay, sebelum tu kita nak beritahu siapa yang maklum, kita AKPK ni ada 11 cawangan di seluruh negara di Kuala Lumpur, Alustar, Penang, Ipoh, Melaka, Kuantan, JB, Kuala Terengganu, Kota Baru, KK dan Kuching. Siapa-siapa di luar sana yang rasa susah, jauh sangat nak datang, so boleh pergi ke negeri masing-masing di cawangan yang berdekatan lah. Alright, so sekarang ni saya nak mention dekat sini sekali lagi, servis kita adalah percuma. Okay, dekat AKPK ni kita ada
menawarkan pelbagai servis seperti pendidikan keuangan, kaunseling keuangan dan penguasaan kredit lah. Okey, untuk pinjaman perumahan ni, so macam mana ni? Siapa yang boleh masuk kepada program AKPK ni? Okey, biasanya yang datang ke AKPK ni adalah daripada customer yang ada masalah cost of living, di mana kos hidup yang tinggi sekarang ni menyebabkan kita susah nak bayar pinjaman perumahan dan menyebabkan ada tunggakan di bank. Contohnya kalau sebelum ni daripada RM1,000 disebabkan tunggakan 3 bulan tu, pihak bank berhak untuk menaikkan interest rate kepada kadar yang tinggi dan installment daripada RM1,000 boleh meningkat kepada RM1,600. Wow, tinggi tu ya. Alright, so macam mana? Apa yang AKPK boleh bantu dekat situ? Okay, bila you dah ada default payment 3 months macam tu, so you tak mampu nak bayar dekat bank, so apa AKPK boleh bantu? Datang ke AKPK, kita boleh buat bantuan di mana kita boleh buat penstrukturan balik semula di mana you tak perlu bayar pun 3 bulan areas tu, dan kita akan cuba buat aliran tunai yang lagi baik di mana semua hutang-hutang yang you ada seperti credit card dan personal loan kita konsolidatkan kepada satu saja bayaran di AKPK. Okay, alright. Siapa lagi yang boleh yang layak ke AKPK ni? Yang di mana customer yang layak untuk datang ke AKPK ni adalah yang memang dah tak mampu langsung nak bayar hutang. Okay, macam saya explain tadi lah, maksudnya dia dah tak ada duit langsung dan memang tak mampu lah buat kata orang tu. Satu lagi, bagi kadang-kadang tu bukan disebabkan tak mampu, kadang-kadang tu kita punya kita punya gaji cukup untuk bayar komitmen bulanan untuk pada bank macam kredit kad dan personal, tapi sangat cash flow kita tu sangat tight dan susah untuk survive sampai hujung bulan pun. Okay, kadang-kadang bukan kata kita nak saving lah kan, kalau kita nak sampai hujung bulan tu dah macam nyawa-nyawa ikan lah macam tu. So, kalau kita berada di situasi ini, jangan tunggu lagi. Datang ke AKPK dan dengan datang ke AKPK, lagi-lagi kalau kita ada pinjaman perumahan, dan ini satu advantage untuk customer di luar sana, kita konsolidatkan semua hutang tu kepada satu sahaja. Okay, alright. Perlu ke kita ke AKPK ni? Perlulah, sebab bila dah banyak tunggakan, so macam mana kita nak bayar? Kalau kita ada duit, so bolehlah kita bayar untuk areas tu. Let's say kalau tak ada income, so macam mana kita nak buat bayaran tu? So AKPK adalah jalan penyelesaiannya. So jangan buang masa lagi, datang ke AKPK atau layari kita punya website di www.akpk.org.my. Okey, kita ada soalan dekat sini ya, Farihin. Apa ni? Pinjaman daripada Ahmad Aus. Pinjaman peribadi setahun lebih boleh mohon AKPK. Okey, untuk pengetahuan Ahmad Aus, pinjaman peribadi boleh masuk AKPK. Dia dikategorikan sebagai unsecured loan. Datang ke AKPK dan kita datang ke AKPK, bawa sikris you dan bawa penyata gaji, berdiskusi dulu dengan kita punya kaunselor, dan kita akan tengok berapa pengurangan yang boleh dilakukan. Okay, datang je. Alright, so kereta. Alright, apa lagi ya? Sekiranya anda berminat untuk menstrukturkan semula pinjaman perumahan anda, sila layari http://bit-ly-register-dmp. Alright. Perlu ke? Okay, so syarat apa kriteria yang untuk masuk ke AKPK ni? Kriteria yang perlu masuk ke AKPK ni, ia mestilah mempunyai pendapatan, tidak diisytiharkan mufris, jumlah pinjaman tidak melebihi 5 juta, tidak berada di bawah tindakan undang-undang lanjut seperti petisyen piutang, tidak berkemampuan untuk menguruskan hutang, pinjaman dari penyata kredit yang diluluskan di bawah bank negara saja.
Alright, nak cakap pasal housing loan ni lagi. Kalau sebelum ni, housing loan ni memang tak boleh nak masuk under AKPK. Okay, ni disebabkan housing loan ni seperti yang kita maklum adalah pinjaman bercaga. Apabila pinjaman bercaga ni, actually sebenarnya bila kita beli rumah, sebenarnya rumah tu bukan hak kita. Okay, rumah tu adalah hak bank. So, kita sewa saja rumah tu dan akan jadi hak kita selepas habis bayar. That's why sebelum ni AKPK tak boleh pun nak buat pinjaman perumahan. Tapi sekarang ni jangan tunggu lagi. Kita dah dapat mandat, dapat kebenaran untuk membuat persetujuan semula pinjaman perumahan ni di dalam AKPK. So banyak faedah yang akan dapat ya. Okay, saya nak share sikit lah pasal pengalaman kita pengalaman saya semasa menjadi kaunselor. Okay, ada yang datang ke AKPK, dia seorang ibu tunggal dan ada anak 2 dan dia ada tunggakan sebanyak dalam 1,500 takut macam tu lah bulanan. Bagi yang pendapatan besar okey lah nak clearkan areas tu. Bagi dia di mana dia kata besok dia nak kena bayar yuran tuition anak dia lagi, lepas tu nak kena bayar transportation anak dia lagi, mana dia nak cari duit. Dalam masa sama pihak bank kejar dia, duk call dia, duk datang rumah dekat dia, duk bagi macam-macam dan bagi surat macam-macam lagi dekat dia, ugut dia. So macam mana lagi dia nak buat? Ada satu customer nak jadikan cerita, ada satu kawan dia tu datang dekat dia dan bagi tahu dia, kenapa you tak pergi AKPK? Cuba you pergi AKPK. Apabila dia datang dekat AKPK, dia berjumpa daripada 1,500 tu, dia tak perlu bayar pun areas tu. Kita boleh buat dia bayar kepada current installment sahaja. Okay, so sebab tu saya cakap dekat sini, jangan tunggu sampai tindakan undang-undang dah sampai means advance legal, kita baru nak datang AKPK. Dari sekarang kita boleh dapat nasihat kaunselor kita untuk program pengurusan kredit ni di AKPK. Jangan buang masa lagi. Okey, ni nak tanya lagi puan, AKPK boleh bantu personal loan di bawah MBSB 25 tahun, tahun 2013 buat loan bank rakyat 10 tahun. Oh okey, ini pasal pinjaman peribadi ya. Saya rasa ini salary deduction ataupun potongan biro lah. Untuk pengetahuan Ahmad Aus ya. Alright, personal loan di bawah MBSB dah boleh buat di dalam program AKPK ya, sama ada potongan gaji ataupun bayar direct kepada AKPK. Untuk potongan gaji kita hanya buat maksimum kepada up to 16 years ataupun umur persaraan you lah, whichever earlier, ataupun up to original tenure. Alright, kalau you baru buat tahun 2013 dalam biar 10 tahun, boleh kita boleh bantu you. Okay, kita boleh bantu Ahmad Aus ni. So Ahmad Aus boleh pergi layari kita punya website untuk buat appointment dengan kita. Okay, pergi ke customer.akpk.rg.my. Okay, boleh ya Ahmad Aus ya. Alright, so apa lagi kita nak cakap kat sini? Oh, soalan kalau saya memang dah masuk DMP dan nak add on housing loan pula, boleh ke walaupun loan rumah tu baru 2 tahun berjalan? Okay, ni kita ada soalan ya. Boleh nak add on, tapi sebelum tu datang dulu berjumpa dengan kaunselor dan kita dengar apa pendapat kaunselor dulu tentang you punya housing loan tu, sama ada nak buat penambahan macam mana. So saya advisekan mana yang ada housing loan tu, walaupun you dah under DMP program, so you datang ke AKPK, bawa you punya penyata ataupun SIKRIS you kepada kami dan kita akan bagi nasihat macam mana untuk membantu dalam pengurusan kredit you lagi. Okay, so soalan berikutnya. Okay, jika ke AKPK untuk bayaran nanti masih di bawah peluang pada sedikit gaji atau bayar sedikit AKPK.
Oh, okay. Alright. Untuk jika ke AKPK, alright. Kalau sebelum ni, contohnya untuk pinjaman personal loan macam MBSB, Bank Rakyat, potongan gaji, kita akan jadualkan balik dan potongan akan dibuat di dalam salary slip juga. Tapi itu bergantung kepada pihak bank atau pihak HR you sendirilah. Let's say kalau account tu you bayar direct kepada bank, then kita buat penjadualan balik under AKPK, memang bayaran tu kepada AKPK saja. Contohnya lah, you ada credit card, you ada personal loan, you ada housing loan. Then kita consolidatekan tiga-tiga tu. Let's say kalau sebelum ni you bayar sendiri kepada pihak bank, 3 loan ni kita akan consolidate kepada satu dan bayar kepada AKPK sahaja. Alright. So sekali lagi kita nak tekankan kat sini, kalau ada gangguan daripada pihak penghutang tu, so segeralah ke AKPK. Jangan tunggu sampai dah nak kena lelong dah rumah tu, baru nak datang AKPK. Tapi kalau macam tu, kita masih lagi boleh, belum terlambat lagi, masih lagi boleh bantu. Datang dulu ke AKPK dan kita tengok apa yang kita boleh bagi bantuan. Saya bercadang nak buat pinjaman peribadi MBSP di Putrajaya, dengan siapa saya boleh hubungi? Minta maaf ya, apa soalan ni? Okay, sila. Alright. Okay, satu lagi kita nak cakap ya. Okay, orang banyak, inilah ada satu soalan lah kan. Ini biasanya soalan yang biasalah customer tanya dekat saya lah. Kalau masuk AKPK ni boleh keluar negara ke? Okay. Tak ada masalah ya, tuan-tuan dan perempuan nak keluar negara, tak ada masalah. Sebab AKPK ni kita bukan blacklistkan you bukannya bankrupt. You masih dengan hutang dengan bank, datang ke AKPK, kita jadualkan balik sahaja you punya pinjaman dan bayaran is direct kepada pihak AKPK. Alright. Dan satu lagi, ada soalan lain. Okay, yang ni soalan yang saya dapat lah biasa daripada ni. Boleh ke buat pinjaman pendidikan untuk anak kalau maknya masuk AKPK? Banyak tau orang saya terima soalan ni, tak ada masalah. Pinjaman pendidikan ni is atas nama anak-anak you, bukan atas nama you. So no problem, masuk AKPK tak ada masalah. Kita di AKPK ni ibarat macam boat ataupun life jacket, di mana kebanyakan customer dah datang AKPK ni means dah nak tenggelam dah dekat dalam, ibarat macam you dekat laut dah nak tenggelam, then because of you punya finance distress, then datang AKPK bagi you life jacket or pelampung to save your life. So macam mana you nak save your life tu? Dengan penjadualan semula AKPK ini sahaja. Lagi-lagi sekarang ni pinjaman perumahan, ini peluang yang tak boleh dilepaskan ya. Pinjaman perumahan dah boleh masuk AKPK. Sekarang ni terpulang pada you, sama ada nak gunakan life jacket tu ataupun pelampung tu is sampai berapa lama yang AKPK, ataupun you ada duit you nak buat penyelesaian awal, tak ada masalah. Okay, so tak perlu risau, itu tak ada masalah. Jangan meaning you jangan dengar persepsi luar mengatakan let's say kalau masuk AKPK macam ni tak perlu. You tanya dekat sini dulu dan apa, dan kita cuba jawab. Alright. Sehingga sekiranya saya start EDMP, namun satu hari saya meninggal, waris saya perlu sambung bayar. Okay. Alright. Ada persoalan dekat sini, dia tanya let's say sekiranya dia start EDMP dan satu hari nanti katalah dia meninggal dunia dan perlu ke waris dibayar. Okay, kalau orang tu dah meninggal dunia, so kita memang automatic let's say waris tu just bagi dekat pihak AKPK dia punya certificate of maksud death, dan kita akan noted that yang customer dah meninggal dunia, so kita akan keluarkan lah di dalam program dan tak perlu pun bayar dengan AKPK. Alright. So panduan untuk daftar program, okay. Untuk mendapat lebih lanjut mengenai panduan pendaftaran AKPK, boleh rujuk di website www.akpk.org.my, ruangan FAQ di bawah
di bahagian atas kanan. Kat situ banyak soalan, dan kalau ada apa-apa pertanyaan pun boleh refer dekat situ juga, alright? So ataupun boleh call je kat customer service kita di 26167766. Okay, alright. So okay, apa lagi yang boleh kita cakap pasal pinjaman perumahan ni? Okay, alright. Katakanlah katakanlah you dah sampai advance legal ke, ataupun memang pihak pemihutang dah mencari you ke apa, jangan buang masa lagi, datang ke AKPK dengan segera, minta bantuan dengan kami. Alright, so tak perlu you nak pinjam dengan Along lagi, then lepas tu dah pinjam dengan Along nak kena bayar pula dengan Along tu, satu hal lagi, kan? Alright. Kalau untuk registration pendaftaran AKPK, boleh layari kita punya website www.akpk.org.my. Kena rumah saya hendak dilelong, AKPK boleh bantu ke? Okey, ada satu soalan ni, rumah dia hendak dilelong, AKPK boleh bantu ke? Alright, kalau untuk kes yang macam ni, saya ada experience lah. Memang rumah tu dah memang nak kena lelong dah lah. Lagi seminggu ke 2 minggu macam tu. Memang sebenarnya kalau bila dah sampai advance legal ni, memang macam CP-CP nyawa-nyawa, CP-CP orang kata dah nyawa-nyawa ikan lah macam tu. Tapi kita pernah jugalah kalau boleh jangan sampai dah nak lelong baru datang lah. Tapi kalau kes dah hendak dilelong ni, kita still boleh bantu. Ada customer kita dapat bantu juga. Sebab kat mana lagi you all customer nak pergi kalau bukan AKPK? Sebab kalau masalah kewangannya ini, kalau you pergi dekat Along ke apa, memang tak akan selesai. Lagi baik you pergi sahaja kepada AKPK. Jangan tunggu lagi, dah pergi ke website kita, daftar ke website kita dan berjumpa dengan kaunselor kami. Sebab bila hutang ni, bila dah lama-lama, you kena ingat nanti pihak bank akan call you, akan buat tuntutan pada you dan buat you macam-macam. So itu akan mengganggu ketenangan hidup you. Then you nak kerja pun susah nanti. Alright. Kat sini saya nak tekankan sekali lagi, AKPK tidak pernah melantik mana-mana ejen atau pihak ketiga mewakili AKPK. Perkhidmatan kami adalah percuma untuk semua individu. Alright, so ada apa-apa soalan lagi boleh bertanya kepada saya dekat sini. Alright, so kita setiap hari Khamis bersiaran, so tanya je Tuesday. So next week pun ada lagi. Okay, apa ni? Alright, so sementara tu kita nak cakap kat sini, kita akan ada event dekat Lanai Kijang ya. Alright, pada hari Khamis 27 September 2018, 8.30 pagi hingga 5.30 petang, yang bertajuk Be Your Own Boss. Okay, so yuran ni dalam RM100 per pax. Okay, alright. Okay, apa-apa info pasal yang ni you boleh refer kepada Facebook kita Okay. Sekejap Okay, dekat sini ada soalan lagi. Rumah joint loan boleh sertai DMP ke? Oh, rumah joint loan boleh sertai DMP, tak ada masalah. Joint loan ke, personal means single loan ke, you boleh datang ke AKPK untuk menanyakan selebih lanjut berkenaan dengan lagi bagus kalau rumah joint loan ni you bawa sekali joint tu datang dekat situ, ataupun you sendiri yang pergi ke AKPK dan tanya advice. First thing first is you masing-masing tengok you punya hutang dan datang ke AKPK dan tanya, khidmat nasihat dulu kepada kaunselor kalau tak nak register, dan tanya advice dulu dan macam mana, berapa pengurangan yang boleh dibuat, dan kita bagi advice dekat you. So kalau betul-betul macam you rasa berpuas hati, dan terus saja daftar di kita punya website. Alright. Okay. Okay. So untuk setakat ini kebanyakannya semua bank telah bersetuju untuk buat boleh dikatakan semua bank lah
bersetuju untuk buat penjadualan semula bagi pensuruhan pinjaman perumahan ni. That's why saya cakap bagi yang ada pinjaman loan perumahan ni boleh dapatkan hikmat nasihat AKPK di mana di setiap negeri masing-masing. Tak perlu datang ke sini ataupun pergi ataupun boleh layari laman web kita www.akpk.org.my ataupun call saja di 26167766. Right. So right, kat sini saya nak mention pasal macam mana siapa yang kelayakan sertai DMP. Macam mana siapa yang boleh sertai DMP ni? First, kelayakannya perlu ada pendapatan, macam saya cakap tadi, dan dia tak diisytiharkan muflis, dan jumlah pinjaman tidak melebihi 5 juta ya, dan tidak berada di bawah tindakan undang-undang lanjut, ini sebelum petisyen pemihutang lah, dan memang tak mampu untuk mengulaskan hutang. Pinjaman adalah daripada penyedia kredit yang diluluskan di bawah bank negara saja. Kadang-kadang kita rasa pinjaman rumah kita mampu bayar, tapi disebabkan komitmen lain tu yang menyebabkan kita sukar macam nak bayar pinjaman perumahan tu. So means bila dah masuk AKPK, kita boleh kecilkan, insyaAllah kita boleh buat jadual balik dan kita boleh consolidate you punya hutang kepada AKPK. Ada pengalaman saya yang di mana hutang customer tu ini sebagai contoh lah ya, RM4,000 dia kena bayar bulanan. Okay, bila masuk AKPK hampir separuh daripada dia kena bayar RM2,000 sahaja kepada setiap bank. Banyak dapat dijimatkan. Alright, kadang-kadang orang dah ada rumah, dah ada pinjaman loan, dah ada kereta. So buat apa nak buat loan lagi? So why not dia kecilkan you punya bayaran bulanan dan datang ke AKPK dan at least dia boleh buat simpanan duit bayaran yang lebih tu. Alright. Okay, ni ada soalan. Assalamualaikum puan, pihak bank ada hantar surat interest tu. Oh, okay, alright. So, kat sini ada Daniel Hadi bertanya ya, pihak bank ada hantar surat interest telah naik dari 48% ke 5.05, tapi bayaran masih sama iaitu RM1,050 sebulan Islamic Finance. Soalan saya, adakah tempoh bayaran saya akan bertambah? Okay, so far kalau yang setahu saya untuk Islamic account ni memang bayaran means tempoh bayaran still akan sama 30 tahun jugalah kalau macam tu. Tapi you kena check balik lah dengan you punya bank, mungkin ada ke means ada staggered payment ke macam mana. Alright, okay. So right, saya nak mention kat sini, jangan tunggu lama-lama, datang je ke AKPK, okay. Banyak benda yang kita boleh bantu you dari segi financial, means personal loan, credit card, okay. Kereta pun dah boleh masuk sekarang ni, okay. So jangan tunggu lagi, so datang saja dekat AKPK, okay. Okay, bila kita dah masuk AKPK ni, kita akan buat pelan pembayaran semula yang sesuai dengan aliran tunai you, okay. Bila masuk AKPK, kita akan check balik you punya penyata gaji, tengok berapa pendapatan you, berapa expenses you, apa you punya expenses, contohnya you punya food, groceries, okay, you punya petrol berapa, kita akan ambil kira tu semua. Then you punya bayaran kepada means duit poket anak-anak pergi sekolah berapa, dan daripada situ kita akan kira berapa bayaran yang berapa income yang tinggal, income persediaan, dan kita akan restructure struktur semula semua pinjaman you yang ada di dalam AKPK berdasarkan you punya pendapatan yang tinggal tadi. Okay, ada apa? Oh, ada charge, ada soalan kat sini, ada charge ke sertai DMP? Oh, tak ada sebelum ni macam saya pernah mention ya, tak ada apa sebarang charge pun pada DMP. Saya nak cerita pengalaman lah pasal
charge DMP ni macam mana. Kebanyakan orang macam agent kat luar sana, dia akan approach customer yang ada credit card, meaning yang still ada balance lagi. Dia akan call, dia akan tanya, berminat tak nak buat apa yang call restructuring untuk bayaran credit card ni. Kita means kurangkan bayaran, tapi dia ada charge lah, means let's say 10,000, dia akan charge you dalam 1,000. So daripada mana 1,000 tu kena bayar, dia akan ambil daripada credit card you. So hati-hati ya, customer kat luar sana jangan mudah terpengaruh dengan ejen-ejen dekat luar tu, sebab kita punya perkhidmatan adalah percuma, okay? Jangan tunggu lama-lama dapatkan nasihat kami di AKPK. Kita punya office buka daripada Isnin sampai Jumaat. Dan kalau nak tahu lagi lanjut, nak book appointment macam mana, just pergi je kat website kami, Google kat sana, check bila appointment yang sesuai. Okay, cara-cara nak sertai, okay, dekat kita punya panduan untuk daftar program pengurusan kredit ni boleh rujuk dekat kita punya website ya, www.akpk.org.my, ruangan FAQ di bahagian atas kanan. Okay, alright. So sekarang ni saya nak explain cara okay. Alright, kat sini saya nak mention lagi apa kebaikannya kalau housing loan ni masuk AKPK. Alright, kita penangguhan installment you kita akan cuba kurangkan. Tiada gangguan daripada pihak pengutang tu yang penting. Penangguhan tindakan undang-undang dan menghimpunkan bayaran bulanan kepada satu tempat sahaja. So tak perlu nak pening kepala setiap bulan nak bayar kat bank ni, bank A, bank B, bank C. So kita consolidate sahaja kepada satu sahaja bayaran. Alright. So syarat-syarat bila nak masuk AKPK, bila you dah register dalam AKPK program, dah book appointment, jangan lupa bawa penyata gaji bulanan, 3 bulan, SECRIS, IC dan EPF, okay? So, datang semasa appointment. Oh, ada lagi soalannya? Oh, saya serta EDMP boleh buat loan tak? Ini favorite soalan ni. Alright, so sebenarnya bila you masuk program AKPK, actually kita tak pernah bagi apa-apa statement dekat bank. Let's say you masuk AKPK, you tak boleh buat loan. Tapi bagi bank, sekarang ni pun you ada financial distress. So macam mana bank nak bagi you new loan? Tapi kalau you dah settle, tak ada masalah. No problem. Because AKPK ni kita cuma bantu you saja untuk beberapa tahun saja. Let's say katalah tempoh tu dalam 10 tahun ke macam tu. Let's say you ada duit nak buat early settlement, tak ada masalah, okay? Then boleh buat early settlement, tak perlu tunggu sampai program kita tamat macam tu. Alright, so ada apa-apa persoalan lagi tak yang okay, kalau ada persoalan boleh tanya saya dekat sini selagi saya masih di sinilah. Okay. Proses daftar. Okay, biasanya proses daftar ke AKPK ni ambil masa dalam masa, okay, katalah you buat pendaftaran hari ni, dalam masa apabila buat pendaftaran tu jangan lupa declare semua hutang yang you ada dalam SECRIS ya. Kena ingat, ada juga customer yang datang AKPK, lepas tu dia tak register semua hutang di dalam program. So bila masa appointment, bila datang jumpa kaunselor, so kita terpaksa cancelkan dia punya permohonan. Sebab apa? Sebab dia tak register semua dia punya hutang di dalam dengan AKPK. Sebab apa kita bagi masa 3 hari appointment? Sebab kita bagi masa kepada pihak bank untuk kita bagi masa kepada pihak bank untuk confirmkan figure you tu betul ke tak. Macam dah. Sebab sekarang ni permohonan kita semua adalah online. Kalau sebelum ni kena datang ke setiap bank, minta statement pada setiap bank. So now tak ada lagi. Kita just pergi online saja dekat kita punya website. Alright. Housing loan. Ni ada soalan ya. Housing loan saya buat dengan HSBC. Government. Pemotongan tahun lepas
Boleh buat. Okey. Minta maaf Syah Maus, untuk housing loan ni memang untuk potongan dengan government, non-government kita tak buat lagi. Setakat ini kita baru dapat mandat untuk buat yang bukan non-government saja. Okey. Alright. So kalau ada apa-apa soalan lagi boleh tanya dekat saya kat sekarang ni. Okey. Okey. Um, Tempoh appointment tadi dah saya cakap dalam masa 3 hari. So dalam tempoh 3 hari tu you datang jumpa kaunselor, dan kalau boleh datang jumpa kaunselor tu awal sikit lah, dalam setengah jam awal macam tu. So at least kita boleh check dokumen you cukup ke tak. Make sure you bawa dokumen yang cukup ya, macam penyata gaji 3 bulan, SIKRIS, IC dan EPF. Okay. So ada apa lagi? Ada lagi soalan? Oh, saya mendaftar di MIRI, perlu ada kekuatan untuk proses BPK. Saya mendaftar bila pemungut hutang akan berhenti call saya? Okey. Alright, bila pemungut hutang akan berhenti call saya? Alright. First thing, bila you daftar AKPK, you buat first installment, then pihak pemungut hutang akan terus berhenti call you lah. Ataupun kalau let's say pihak penghutang masih call you lagi, you boleh bagi tahu dekat dia yang you sudah masuk AKPK, bagi reference number ataupun surat yang dalam online AKPK tu kepada pihak penghutang, dan inform that yang you dah masuk AKPK. Okay. Alright, kalau ada satu lagi soalan, kalau saya keluar DMP dengan cara tak bayar 3 bulan boleh? Dengan cara tak bayar 3 bulan. Oh, maksudnya means tak bayar lah ya. Alright, dia kata kalau dia keluar sendiri tak bayar. Okay, kalau boleh, bila dah masuk agensi dalam program debt management program ni, kalau boleh you kena disiplin lah bayar. Sebab sebelum ni kalau dengan bank you susah nak bayar. So kita AKPK dah bantu you untuk bayar dekat satu tempat saja dan dengan minimum installment. So kalau boleh jangan you default payment lah. Right, kalau boleh bayar sebelum hujung tu you buat payment. Let's say you tak bayar 3 bulan, you akan terminated, means terkeluar daripada program, dan kita susah nak bantu lagi yang betul. Kalau you dah terkeluar, then boleh datang semula kepada AKPK dan dapatkan khidmat counselling kita, apa yang kita boleh bantu. Okay? Alright. Okay. Okay, saya rasa sampai di sini saja. Tanya saja ke AKPK Thursday. Alright. So next week kita jumpa lagi dengan kaunselor yang lain pula. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.